Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam siri Minda Sihat berwajah baru kali ini. Ya, InsyaAllah. Jadi untuk sekian kalinya kita dah berjumpa begitu lama dan Alhamdulillah dalam era yang baru ini kita akan lebih singkat, lebih padat dan lebih mendalam insyaAllah. Ya. Jadi untuk siri pertama ini kita akan membicarakan tentang tajuk kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar ini ialah kemahiran yang perlu sangat dikuasai oleh semua orang. Bukan saja untuk kaunselor, untuk psikologi dan sebagainya, tetapi semua orang mesti ada kemahiran mendengar. Kenapa? Kita akan dengar sebentar lagi. Dan kita akan tengok 3 ejen untuk jadi pendengar terbaik. Maksudnya kalau sebut tentang mendengar ni, kita tak nak dengar biasa-biasa. Kita nak anda semua menjadi seorang pendengar yang terbaik. Ya, iaitu dengar. Dengar pertama, dengar kedua dan dengar ketiga. Dengar siri 1, dengar siri 2 dan dengar siri 3. Dan kali ini kita bermula dengan dengar siri 1. Jadi untuk dengar siri 1 ini, ya, kita berbicara tentang senjatanya ialah senjata panca indera. Subhanallah kan. Jadi kalau kita selalu dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi kali ini kita ubah. Masuk telinga kiri, dengar telinga kanan. Dengar telinga kanan. Ya. Sekali lagi saya katakan bahawa senjata utama untuk dengar pertama ini ialah panca indera. Kita dengar dengan panca indera. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-214 yang bermaksud, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Ada perkataan dengarkanlah, ya. Dengarkanlah dan diamlah agar kamu dapat rahmat. Yang paling penting sekali akhir sekali itu apa dia? Dengar dapat rahmat. Dengar dapat rahmat, diam pun dapat rahmat. Jadi dua itu digabungkan. Tapi yang penting ialah kita tengok dekat sini bahawa dengar dengan panca indera itu rupa-rupanya Allah bagi rahmat. Allah bagi rahmat. Ya. Kerana apa? Dalam satu kajian atau dalam satu keajaiban Al-Quran sendiri, daripada ulama-ulama menyatakan bahawa jika kita mendengar Al-Quran 3 jam sehari, kita boleh meningkatkan kekebalan tubuh kita. Subhanallah. Maksudnya dengan dengar Al-Quran saja 3 jam satu hari itu boleh jadi satu vaksin untuk imunisasi pada tubuh kita. Ya, untuk jaga hati kita, kita punya minda kita punya emosi kita, ya, dan kemudian takjubnya ialah boleh memperbaiki sel-sel tubuh badan kita, ya. Dan kemudian kita merasakan bahawa Al-Quran itu kita dengar, kita baca, dan kalau tak nak baca pun kita dengar pun dah dapat pahala dah. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu dapat rahmat. Kenapa kita nak dengar? Pertama, bila kita nak dengar dengan panca indera itu, ialah pertama, telinga kita ni ialah anugerah Allah. Kan? Telinga ini ialah anugerah Allah, kan? Kerana kita dibagi 2 cuping telinga. 2 cuping telinga ini seolah-olah macam piring antena, ya? Piring antena yang boleh mengambil gelombang-gelombang frekuensi kiri kanan, belakang dan depan 360 darjah, dan itu akan digabungkan untuk kita apa? Proses di dalam telinga kita, ya. Jadi frekuensi bunyi itu tidak boleh dilihat, frekuensi bunyi juga tidak boleh dicerakinkan, dipisah-pisahkan. Dia adalah satu komponen yang bersatu, ya. Dan kemudian elemen saringan merupakan satu elemen saringan yang awal untuk kesihatan mental kita. Maksud dia ialah secara fizikalnya bila kita boleh mendengar, seorang tu boleh mendengar, maka dia sihat. Itu awal-awal dia. Dan kadang-kadang kalau banyak dengar pun, ataupun mungkin salah dengar pun, atau distorted ataupun kecelaruan dengar pun, itu akan mengakibatkan apa? Kecelaruan minda. Tapi untuk kali ini kita nak melihat bagaimana mendengar secara panca indera itu boleh menjadikan kita seorang pendengar yang terbaik. Ya. Jadi macam mana caranya untuk nak dengarkan tu? Kita ada 6, ya. Pertama, jadilah pendengar yang aktif. Bila sebut tentang aktif ni ialah frekuensi melalui bunyi dengan kosakata, terminologi dia dan juga istilah-istilah itu kita dengar baik-baik dengan dia punya makhraj dia, makan tajwid makhraj lah, dengan bunyi-bunyi yang tersebut itu, dan kita akan ada synchronize
Synchronize dengan apa? Dengan makna. Jadi kebersamaan dengan makna itu menggambarkan kita sedang menjadi seorang pendengar yang aktif. Itu pertama. Yang keduanya ialah dengan kita mendengar tu, rupa-rupanya kita dapat melihat persona-persona ataupun personality orang yang sedang bercakap dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Ya. Jadi dekat sini kita dengan sendirinya akan melihat macam mana orang yang berlawan bercakap dengan kita itu dapat membuka topeng-topengnya. Dan kita akan melihat berbagai-bagai watak, berbagai-bagai personality, berbagai-bagai lakonan-lakonan dan sebagainya itu yang menggambarkan kita akan kaya dengan pengalaman hanya dengan kita mendengar melalui panca indera. Yang ketiganya ialah kita juga akan menjadi seorang yang bijak untuk meneroka emosi seseorang. Jadi untuk meneroka emosi kerana informasi-informasi daripada frekuensi bunyi tadi itu kita boleh nampak tentang apa sebenarnya jalinan emosi yang sedang berlaku. Sedih, gembira, kecewa. Ya? Dan ini akan menyebabkan kita akan lebih rasa empati terhadap seseorang itu. Yang keempatnya, kita kena bijak untuk memilih respon. Ya? Bila kita dengar tu dengan panca indera, kita kena bijak jadi untuk memilih respon-respon. Kerana apa? Bila kita mendengar, itu adalah perbuatan ataupun apa yang kita buat ataupun apa yang kita boleh kawal. Kan? Kita dengar, kita boleh kawal. Ya? Dan itu menyebabkan kita boleh rasa bahawa macam mana kita nak memilih apa sebenarnya nak respon balik pada orang yang berkata dengan kita atau bicara dengan kita. Dan kita kadang-kadang kita boleh nak stopkan. Kita ada stop atau di pause dia kan. Bila pause tu maksudnya ini penting, ini tak penting, ya. Ini berguna, ini tak berguna. So mendengar kita boleh pilih dengan respon itu maksudnya ialah kita boleh mengawal kaedah atau frekuensi bunyi yang sedang kita dengar melalui panca indera itu. Ya. Dan kemudian yang kelima ialah, ini penting sekarang lah. Ya. Bila kita dengar, kita jangan jadi pendengar yang bisu atau pendengar yang membabi buta. Tetapi kita kena jadi pendengar yang pandai membuat saringan. Maksud saringan itu ialah kita pandai untuk nak menyaring. Mana satu bunyi, frekuensi bunyi yang baik bermakna, mana frekuensi bunyi yang mungkin memberikan kita satu gangguan kepada emosi kita sendiri ataupun mana yang kita perlu abaikan atau perlu kita simpan. Itu ya. Jadi kita menjadi seorang yang penyaring yang utama sebelum frekuensi bunyi itu diproses atau dianalisis. Dan akhir sekali bila kita mendengar secara panca indera ini, jangan lupa kita akan meningkatkan kita punya keimanan kita. Ya? Meningkatkan keimanan kita. Itu yang penting sekali. Maksudnya kita pilih apa yang kita dengar tu dan apa yang kita dengar itu boleh dapat meningkatkan iman kita. Macam tadi itulah ya. Bila kita dengar Al-Quran ya, dan 3 jam satu hari, kita punya antibody dalam tubuh badan kita akan meningkat. Ya. Kemudian dia menjadi satu syifa. Maksudnya syifa ialah pengubatan atau rawatan untuk hati kita, untuk emosi kita dan juga untuk tisu-tisu dalam tubuh badan kita. Alangkah hebatnya ya, dengan kuasa mendengar yang pertama ini, iaitu mendengar dengan panca indera. Jadi saya ulang balik, macam mana kita nak tingkatkan untuk jadi seorang pendengar yang terbaik, dengar panca indera ini, iaitu pertama, kena jadi orang yang pendengar yang aktif. Yang keduanya, kita kena melihat, dapat melihat persona-personanya dan kita dapat melihat watak-watak manusia itu. Yang ketiga ialah kita dapat menjadi orang yang lebih empati. Yang keempatnya, kita boleh pilih respon-respon yang kita nak acukan atau nak balas balik. Yang kelimanya, jadi alat saringan yang utama, tabayun yang pertama dengan panca indera ini. Dan kemudian yang keenam ialah kita akan dapat meningkatkan iman kita. Ini yang kita nakkan. Ya. Jadi kita dengar dengan panca indera, kita dapat tingkatkan iman kita. Itulah saja untuk siri pertama ini, kerana kita rasa bahawa kita akan masuk pada siri yang kedua, iaitu dengar yang kedua. Apa yang dengar yang kedua itu? Tunggu. Ya. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.